wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan selamat menyambut Deepavali kepada anggota-anggota kita yang beragama Hindu. Yang saya muliakan ketua-ketua unit daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, ketua-ketua profession, pegawai kesihatan daerah, kalau ada pegawai kesihatan epidemiologi, pegawai perubatan, pegawai pergigian, farmasi, jururawat, siapa lagi saya tak sebut, siapa lagi, penolong pegawai perubatan, IK penolong, PBKP lah, PBKP, dan saya nampak ada abang bomba, pegawai bomba, dan juga hadirin sekalian. Terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk bagi sedikit perkongsian pada awal pagi ni. Saya rasa kita dah terlewat sikit kan? Terlewat sikit, patut start jam 9. So saya boleh habis pukul berapa ni? 10? Tak boleh 10. 10 suku? Okey. Okey. So 10 suku lah saya habis, sebab saya rasa saya banyak slide sebenarnya untuk saya nak share, kerana saya rasa penting perubahan iklim ni terhadap sistem kesihatan dan juga kesihatan kita. Sepatutnya slide ni ada banyak tau, ada 100 slide, tapi saya cuba kurangkan jadi 60 lah. Dah tak boleh kurang lagi dah, tak ada diskaun dah. Sebab saya rasa penting untuk kita tahu secara detail lah. Okay, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Saya Dr. Muhammad Syahrul Abdul Wahid, pakar perubatan kesihatan awam dan juga merupakan Health Impact Assessment subjek spesialis yang berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar. Pengalaman saya menguruskan bencana alam ni dah 3 tahun, sejak tahun 2021, termasuk kes di Shah Alam. Dan saya dapat training bolehlah daripada US, Kanada, Singapura, ASEAN, di peringkat kebangsaan dan sebagainya. So saya memang ambil peluang ini untuk share lah pengalaman saya menguruskan bencana alam ini di peringkat ibu pejabat lah, di peringkat nasional. Okey. Okey, ini kandungan pembentangan saya. Saya akan cerita sikit berkenaan dengan perubahan iklim. Lepas tu kesan perubahan iklim terhadap kesihatan dan juga sistem kesihatan. Yang ketiga adalah peranan KKM dalam menghadapi impak perubahan iklim ni. Dan yang terakhir adalah cabaran utama yang kita hadapi lah. Dan fokus saya sebenarnya kepada 3 bencana alam lah yang utama di Malaysia. Kita ada banyak lagi impak perubahan iklim, tapi fokus kita di Malaysia adalah 3, iaitu banjir, yang kedua adalah cuaca panas, dan yang ketiga adalah jerbu. 3 je. Sebab kita tak cover untuk typhoon, hurricane, ribut, taufan, semua saya tak cover secara spesifik, tapi basic prinsipalnya adalah lebih kurang sama. Okey, secara pengenalan dia, okey, yang patut bagi tahu pasal perubahan iklim ni bukan saya lah, patutnya daripada Jabatan Meteorologi, sebab mereka lebih arif berkenaan dengan perubahan iklim. In fact, mereka memang ada pusat iklim nasional, mereka ada bahagian sains atmosfera yang mengkaji berkenaan dengan perubahan iklim. Tapi secara ringkasnya, perubahan iklim ni is real. Ada orang kata masih kata adalah penipuan kan, konspirasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia adalah benar berdasarkan bukti-bukti evidence saintifik yang ada sebelum ni. So basically perubahan iklim ni dia berpunca daripada peningkatan gas rumah hijau. So gas rumah hijau yang ada inilah karbon dioksida, metan, nitrogen oksida, hydrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur hexafluoride, nitrogen trifluoride, dan banyak lagi lah. So apa yang gas ni buat terhadap alam semesta kita ataupun alam sekitar kita? Gas ni sebenarnya dia memerangkap haba. So maksudnya haba yang datang daripada matahari, dia sampai ke bumi. Bila dia sampai ke permukaan atmosfera kita, sebenarnya gas ni akan menyerap haba tu. So bila dia menyerap haba, dia akan menyebabkan suhu permukaan di bumi ni bertambah tinggi lah. Dan perkara kedua yang kita tak nak, yang kita takut sekali pasal gas ni, sebenarnya dia stay lama dalam apa?
dalam udara kita. So bila dia stay lama, susahlah dia nak hilang daripada udara tu. Dan cara yang terbaik adalah kita perangkap gas-gas ni melalui kita punya mitigasi lah. Biasanya kita panggil carbon trap. Kita kalau macam carbon dioksida ni, kita tanam pokok, kita ambil dia punya carbon tu dan dia perangkaplah carbon tu supaya tak terbebas lagi ke udara. Itu je cara yang paling cepat. Cara lain dah tak ada dah. Melainkan memang kita kena tunggulah dia degrade. Half-life dia memang sangat lama. So perubahan iklim ni sebenarnya dia melibatkan perubahan pada suhu dan corak cuaca. So ada bezalah cuaca dengan iklim. Iklim ni sebenarnya perubahan sesuatu karakter pada permukaan ataupun pada atmosfera untuk satu tempoh yang lama. Berbanding kita compare dengan dengan cuaca. Cuaca ni dia perubahan yang jangka masa pendek. So di mana perubahan iklim ini sebenarnya dia akan menyebabkan kesan-kesan utama. Yang pertama iaitu peningkatan purata suhu permukaan. So biasanya kita sekarang ni kita takutlah di dunia ni dia dah memang mengukur suhu-suhu permukaan bumi daripada zaman dahulu dan dia memang rekod sepanjang tahun sehingga sekarang lah. Dan sebenarnya memang ada peningkatan suhu. Saya akan tunjuk kemudian. Yang kedua adalah peningkatan aras laut. Ni siapa yang tinggal dekat tepi pantai? Kampung tepi pantai ada tak? Ni nanti saya akan tunjuk macam mana corak peningkatan suhu, peningkatan aras laut di Malaysia. Dan yang ketiga, ini adalah fokus saya yang utama, iaitu kejadian ekstrim, iaitu lebih kerap dan lebih banyak, ni bukan lebah lebat, lebih lebat hujan, lebih kerap dan lebih teruk kejadian banjir, lebih kerap hari yang panas, lebih kerap dan lebih panjang kemarau, lebih kuat ribut dan lebih kuat taifun. Siklon taifun lebih kurang sama. Ini adalah trend pembebasan gas rumah hijau yang kalau kita tengok belah kiri ni, dia corak untuk dunia lah. Kalau kita dapat lihat perbandingan daripada 1850-an, dia meningkat sepanjang tahun sehingga 2022. Ni untuk dunia. Tapi kita Malaysia bagus sebenarnya. Malaysia dia memang kita performan kita bagus. Kita tak adalah seteruk China, Europe, US dan India, di mana terhadap peningkatan ataupun pembebasannya tu sangat ketara lah, pembebasan gas tu. Dan pembebasan gas rumah hijau ini rata-ratanya daripada power industry. Power industry yang pertama lah, especially kat Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, elektrik kita ni berpunca daripada pembakaran arang. Lagi banyak elektrik kita guna, lagi banyak arang dibakar. Dan lebih banyak arang dibakar, lebih banyak gas hijau tadi dibebaskan. Dan untuk Malaysia memang tinggilah. Kalau kita tengok kat sini, yang kuning ni untuk Malaysia sumbangan gas rumah hijau adalah daripada energi. Ni yang kuning ni. So memang sangat banyak lah. So kena jimat-jimat lah kat rumah dan kita kena start lah menggunakan orang kata tenaga yang diperbarui, especially solar lah. Yang kedua adalah industri. Yang ketiga adalah transportation untuk negara kita. Okey, ini adalah trend suhu. Orang kata tak percaya kan, perubahan iklim, suhu naik. Ini adalah suhu yang dicatatkan sejak tahun 1850 oleh World Bank. Ini data yang dikumpulkan. Dan kita dapat lihat peningkatan suhu tu dari semasa ke semasa. Dan bila kita lihat perbandingannya, sebenarnya dia buat perbandingan suhu ni dengan 1960-an, 1960 hingga 1990, di mana peningkatan tu memang ketara lah. Dan average kenaikan adalah dalam 0.5 hingga 0.6 degree Celsius untuk suhu dunia. Dan performance untuk Malaysia, kalau dapat lihat dekat sini, sebenarnya suhu kita menaik. Sebab itu zaman dulu memang sejuk kan. Kalau siapa ingat lagi kan, kita yang umur, saya geng 80-an lah. Ada yang lagi muda ke? Yang 70-an mesti ada kan, 70-an, 60-an. Saya kalau ingat lagi, zaman dulu memang sangat sejuk. Pergi mana-mana sejuk je. Tapi sekarang semua tak tahan. Masuk rumah pasang aircon kan. Sekarang mana-mana tempat panas, termasuk Cameron Highland, tempat-tempat tinggi pun dah start panas. So ini dekat Peninsula Malaysia, Sabah Sarawak, trend dia lebih kurang sama, panasnya lebih kurang sama. Ini yang menarik berkenaan dengan peningkatan aras laut. Sebenarnya peningkatan aras laut ni untuk Malaysia direkodkan oleh NAHRIM. NAHRIM ni dia memang, NAHRIM ni stand for
National National Hydrology Research Institute for Malaysia. So maksudnya dia buat kajian hidrologi, dia mengkaji kawasan-kawasan yang untuk ni lah, mana tempat yang akan naik aras laut tu lah. Kalau kita lihat dekat sini, belah kanan saya ni, secara umumnya average annual sea level rise untuk Peninsula Malaysia kenaikannya adalah 3.2 mm sepanjang satu tahun. Satu tahun naik 3 mm, satu tahun naik 3 mm. Sama juga lebih kurang Sabah Sarawak pun sama, 2.9 mm setiap tahun. Dan kalau kita lihat dekat sini, projection untuk 2100, kita ada lagi tak 2100? Tak ada kan? Tapi untuk anak-anak kita lah kan, siapa-siapa yang plan nak beli rumah ke kan, kena consider benda ni. Kalau tengok kat sini, average-nya untuk Malaysia, kenaikan aras laut pada 2100 lebih kurang 0.7 meter. 1 meter tinggi ni saya rasa 0.7. Bandingkan lah, kalau tengok rumah-rumah ayah kita kan dekat kawasan pantai kan, bandingkan. Inilah 2100. So maksudnya waktu tu memang kalau kawasan tu kita tak buat apa-apa, dia akan tenggelam. Dia sebenarnya memang ada peta lah. Ni peta yang saya nampak ni tak berapa lengkap sangat lah, tapi kita nak tunjuk di sepanjang pesisir pantai Semenanjung Malaysia dan juga pesisir pantai Sabah dan Sarawak, semuanya akan naik aras laut tu. So kita akan makin tenggelam lah. Tapi kita punya performance sangat bagus, sebab kenaikan aras laut untuk Malaysia sebenarnya kurang daripada purata dunia. So maksudnya dunia punya kenaikan aras laut lagi tinggi berbanding Malaysia. So Malaysia okey lagi lah. Mungkin tempat kita yang strategik kan. Ini adalah projection untuk cuaca panas yang warna kuning ni. So siapa-siapa yang duduk dekat kawasan Kedah, kawasan pantai barat lah, dia akan lebih panas daripada biasa. So siapa nak pencing kat sini kena ready lah. Panas ni nanti. Ni dalam 50 tahun Sama juga siapa yang duduk Sabah, dekat kawasan pantai timur Sabah, dia akan panas lebih. Saya rasa sini kawasan mana, Sandakan Sandakan mana atas ni kawasan mana tadi? Bawah ni adalah Lahad Datu kan. So kawasan-kawasan panas ni. Dan kalau kita lihat pada Rain Variability Index, untuk lihat kawasan mana yang paling wet, kawasan paling basah, adalah kawasan Sarawak. Siapa sini orang Sarawak? Ada? Orang Sarawak lah. So nanti hati-hati duduk Kuching. Kawasan ni banyak hujan, banyak ni, dan kawasan kawasan dinaiki air. So kita kena berhati-hatilah dekat sini. Kawasan Semenanjung Malaysia quite good, okey, tak ada masalah. Cuma kawasan Sarawak ni, dia punya tu ekstrim sangat, dia punya kawasan hujan dia. Okey, macam tadi saya cakap, disebabkan perubahan iklim, hujan makin banyak, hujan makin lebat kan. So ini evidence dia daripada Jabatan Perairan dan Saliran. Kalau kita lihat dekat sini, daripada 5 tahun ke belakang, jumlah hujan yang direkodkan untuk tahun 2020 adalah sebanyak 869, dan dia konsisten melebihi daripada 800 kejadian. Dan untuk tahun ini, pada bulan September sahaja, kita dah ada 900 dah. Ni kita belum tengok lagi yang monsun timur laut ni yang akan mula besok kan. Kita ada lagi 2 bulan untuk tahun ni, berapa banyak lagi, adakah dia melebihi rekod pada tahun 2021 atau tidak. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya Jabatan Perairan dan Saliran dia merekodkan juga jenis-jenis banjir. Dan jenis-jenis banjir ni kita boleh kelaskan kepada 4: banjir kilat, pantai, monsun dan genang. Ini memang yang direkodkan oleh Jabatan Perairan. Cuma ada satu lagi jenis banjir, iaitu banjir puing, debris flood. Maksudnya banjir daripada atas bukit kan. Kau pernah dengar tak banjir puing? Banjir orang buat pembalakan kat atas, lepas tu nanti dia turun, lepas tu ada kepala air menyebabkan banjir di bawah. Itu adalah merupakan salah satu jenis banjir juga, tapi tak direkodkan oleh Jabatan Perairan lah. Dan kita juga ada kawasan hotspot banjir. Kawasan hotspot banjir ni maksudnya tempat tu dia kena 3 kali berturut-turut untuk tempoh 3 tahun ke belakang. Ada tak KL banjir hotspot? Ada? Ke baru 2 kali, tak sampai 3 kali? Kalau tak sampai 3 kali, dia tak rekod lah. Jabatan Perairan tak rekod. Sebab itu ada penurunan. Tapi sebenarnya kita kena lihat juga kawasan-kawasan banjir lain sebenarnya ada peningkatan.
Okey, ini adalah data daripada NADMA. Sebenarnya data daripada NADMA ni sebenarnya dia melihat kepada kerugian dan populasi yang terjejas lah. Kalau kita dapat lihat dekat sini, dua banjir yang ketara lah untuk 10 tahun ke belakang, iaitu banjir pada 2014, banjir kuning, dan juga banjir yang berlaku pada 2021 di Shah Alam. Kalau kita lihat kat sini, 2.5% terjejas populasi dan kerugian dia lebih kurang 6 bilion berbanding banjir di Kelantan. Kelantan 2 bilion je. Sebab kita tahu kan, orang Shah Alam kan main kaya-kaya kan. Main kaya-kaya, kereta banyak, seorang ada 2-3 biji kereta, dan bila sekali banjir, banyak yang terkesan lah kat situ. Okay. Ini adalah sejarah El Nino dan juga Jerebu. Kalau perasan daripada data yang saya tunjukkan kat sini, sebenarnya dia ada perkaitan antara El Nino dan juga Jerebu. El Nino ni dia ada satu kitaran iklim, dia bukan monsun, perubahan suhu laut di perairan Pasifik. Maksudnya dia akan datang bukan setiap tahun, dia akan datang setiap lebih kurang 2 hingga 5 tahun. Dia akan bertukar-tukar dengan La Nina lah. El Nino ni cuaca panas, La Nina ni cuaca sejuk. So kita akan bertukar-tukar iklim antara Malaysia dengan Brazil, Argentina. So kalau part-part Amerika Selatan tu kena sejuk, kita kena panas. Kalau kita kena sejuk, dia pula kena panas. Dia bertukar-tukar. Dan pada masa yang sama, kalau waktu tu kita mengalami El Nino ni cuaca kering lah. Kalau perasan dekat sini tahun 1998, tengok bacaan IPU dia, indeks pencemaran udara dia sangat tinggi, 800 lebih. Ni sangat teruk lah ni. Kalau keluar mati lah. Kalau keluar memang, kalau orang tu ada penyakit jantung ke apa-apa, memang risiko untuk mati dan morbid tu sangat tinggi lah. Sama juga dengan kejadian di Muar pada tahun 2013, di mana level of El Nino ni lebih kurang pada tahap 3, iaitu tahap strong. So dia menyebabkan bacaan IPU pun melebihi daripada 700. So ini merupakan petanda tak baik lah. Cuma sekarang kita pada fasa La Nina sekarang. Baru je bertukar hari tu pada bulan 9 saya rasa. Bulan 9 tu last El Nino, kita sekarang pada La Nina. Okey, ini adalah monsun kita, kitaran monsun. Ni kitaran setiap tahun. Setiap tahun mesti kita akan lalu benda yang sama je berulang kali. Kita ada 2 monsun dan 2 fasa peralihan monsun. Maksudnya daripada monsun nak beralih kepada monsun satu lagi, dia ada satu tengah-tengah peralihan monsun. So kita sekarang ni besok lah 5 hari bulan kita berada pada fasa monsun timur laut. Dan monsun timur laut ni biasanya akan berakhir pada bulan Mac. Dan pada bulan Mac biasanya kita akan ada fasa peralihan monsun selama sebulan, lebih kurang lah sebulan sehingga April. Dan April hingga Oktober kita akan mengalami monsun barat daya. Waktu tu panas lah, panas dan Jerebu, dua ni. Dan yang paling menarik, siapa kenal ni, Masjid Jamek kan, ni famous kan, apa, pertemuan dua sungai. Tapi tidak mendatangkan cinta, mendatangkan bencana kan. So banjir kilat ni akan berlaku setiap tahun. Ini kita kena terima sebab kita di kawasan badai, kawasan badai ribut. Badai ribut ni maksudnya kita kawasan tu memang akan selalu berlakunya hujan lebat, hujan ribut. Sebab itu kadang-kadang waktu panas pun pelik, kat KL pun boleh banjir kan. Sebab waktu kawasan bandai ni maksudnya macam kawasan pengumpulan awan. Awan akan pergi situ, dia akan hujan ribut peti semua kat situ. Sebab itu kita akan mengalami banjir kilat sepanjang tahun. So dia bukan sekadar banjir kilat kat KL, tetapi tanah runtuh, pokok tumbang dan sebagainya, angin ribut. Dan concern saya kat sini, banyak KL ni macam hari tu kan, tanah jelus disebabkan mungkin permukaan tanah yang tak kuat dah sekarang. Dan kita banyak bangunan-bangunan tinggi kan. So itu pun saya rasa satu cabaran saya rasa kepada anggota kesihatan kita lah, yang kita kena ambil kira lah sebagai salah satu bentuk bencana yang mungkin akan berlaku di masa akan datang. Okey, saya akan share kesan perubahan iklim terhadap kesihatan dan sistem kesihatan. Ni semua saya rasa kena tahu. Semua kena tahu. Okey, pertama saya akan fokus kepada banjir. Okey, banjir merupakan salah satu bentuk cuaca ekstrim, di mana banjir ini dia akan menyebabkan arus air yang deras, benda asing yang ada di dalam air kan. Kita ada biomass, dahan pokok, kaca, barang-barang yang lain yang tak sepatutnya ada di dalam air banjir tu. Tanah runtuh, bangunan tidak selamat. Dan keadaan ini akan menyebabkan lemas, kecederaan anggota badan, luka-luka dan juga renjatan elektrik. Ini selalu memang kita terimalah laporan di peringkat nasional.
Dan yang kedua adalah keadaan air banjir yang kotor, keadaan PPS yang padat, keselamatan makanan dan bekalan air terganggu, tidak mendapat kesinambungan rawatan dan peningkatan tempat pembiakan nyamuk terutama sekali selepas banjir, dan kerosakan harta benda, dan semua keadaan ini akan menyebabkan penyakit ini. Penyakit ni memang kita rekodkan memang banyak lah. Yang pertama champion yang ni lah, penyakit salur pernafasan. URTI tu memang sangat tinggi lah. Penyakit bawaan air, penyakit zoonosis, leptospirosis ke, penyakit bawaan vektor, penyakit bawaan makanan. Yang ni pun termasuk milidosis sekali lah. Penyakit bawaan makanan, AGE, food poisoning ni memang setiap tahun akan ada. Termasuk sekali wabak di PPS, pusat pemindahan sementara. Kita ada penyakit tidak berjangkit dan juga penyakit mental. Ini semua kena ingat basic principle dia dalam bencana banjir. Dan kejadian bencana banjir ni secara langsungnya dia akan menyebabkan pengangkutan terjejas, sebab kebanyakan fasiliti kita akan dinaiki air. So staff kita nak pergi kerja pun susah, staff kita nak keluar rumah pun susah. Kita juga akan mengalami kerosakan infrastruktur. Kita juga akan mengalami terputus hubungan lah dalam apa jua bentuk, terputus hubungan komunikasi ke ataupun pengangkutan. Kita juga akan ada gangguan bekalan utiliti, sebab disebabkan banjir, air keruh, loji rawatan air pun kadang-kadang operasinya terhenti sebab air terlalu keruh. So dia tak boleh nak proses air tu, so biasanya akan ada gangguan bekalan lah. Lepas tu kita ada gangguan bekalan ubat, vaksin, peralatan, perubatan PPE. Ni anggota di klinik kena ambil maklum gangguan bekalan ubat dan juga anggota kita sendiri yang akan terjejas banjir. Sebab ada je kan yang nanti saya jelaskan macam mana anggota terjejas tu. Okey, ini pula berkaitan dengan cuaca panas dan jerebu. Biasa kita cerita cuaca panas dan jerebu ni cuaca panas kan? Cuaca panas. Tapi kita jangan lupa juga berkenaan dengan kemarau dan kekurangan air bersih, di mana keadaan ini akan menyebabkan penyakit bawaan air dan makanan ni semakin tinggilah, dan juga penyakit demam denggi. Okey, cuaca panas ni sebenarnya kita pantau di peringkat nasional tiga jenis je, tak banyak. Heat cramp, heat exhaustion dan heat stroke. Manakala jerebu kita pantau 3 jenis penyakit juga. Conjunctivitis, URTI dan asma. 3 je yang kena hantar di peringkat nasional. Dan kesan ataupun impak cuaca panas jerebu kepada sistem kesihatan sama. Bila mana ada cuaca panas, maksudnya penyakit tu banyak kan. So bila penyakit banyak, kita perlukan ubat yang banyak, kita perlukan PPE yang banyak. So peningkatan penggunaan ubat dan PPE. Yang kedua, perkhidmatan kesihatan lain di lapangan terjejas, saya akan sentuh kemudian. Risiko kesihatan kepada anggota kesihatan KKM sendiri, sebab banyak data daripada kita buat aktiviti lapangan kan, terutama sekali kita punya jururawat, kita punya PPKP dan sebagainya. Dan kita juga ada gangguan bekalan air kerana waktu tu kemarau. Okey, saya nak share sikit peranan kita sewaktu bencana banjir, bencana lah secara umumnya. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk bencana itself, kita sebenarnya berpandukan 2 kitab. Kitab pertama adalah MKN Arahan 20 spesifik untuk bencana, dan kita ada satu lagi arahan yang paling baru sekali, baru keluar saya rasa dalam bulan lepas, Arahan NATMA nombor 1. Tapi bila saya tengok balik dalam kerangka dua-dua kitab ni, untuk KKM sewaktu bencana sebenarnya dia tak ada perbezaan banyak sangat. Dia hanya revise sikit-sikit saja. Tapi secara basicnya kita akan fokus pada 5 perkara ni lah. Kita rujuk yang NATMA punya lah. Yang pertama adalah rawatan perubatan intervensi kesihatan di tempat kejadian. Maksudnya KKM ada peranan dekat kawasan bencana itu sendiri. Yang kedua, KKM kena sediakan perkhidmatan perubatan kecemasan. Maksudnya nak menghantar pesakit semua KKM. Yang ketiga, perkhidmatan pengkalan perubatan. Maksudnya apa aktiviti yang kita sediakan di PPS, Pusat Pemindahan Sementara. Yang keempat adalah perkhidmatan kesihatan awam. Apa jua perkhidmatan kesihatan awam kita kena laksanakan. Yang kelima adalah perkhidmatan forensik. Apa-apa saja perkara berkaitan pengurusan mayat. Itu KKM punya skop. Okey, ini banyak lah. Kalau kata berkenaan dengan banjir, kita kena cover semua benda ni. Saya tak nak go through satu persatu, tapi dia lebih kepada pengurusan pengaktifan bilik gerakan. Kita ada pengurusan COVID-19 ni, maksudnya dah absolute lah, dah tak ada lah.
Tapi kita kena fokus juga pada penyakit-penyakit lain, macam penyakit X kan. Macam sekarang pun apa Mpox dan sebagainya. So kita kena tengok jugalah. Kita ada perkhidmatan di PPS, kita kena memastikan golongan berisiko tinggi ni untuk dapat rawatan. Kita ada perkhidmatan kecemasan, komunikasi risiko, psikososial, mobilisasi anggota bantuan, dan kita kena pastikan air minum dan makanan terjaga, dan juga kita perlu memantau penyakit dan juga kawalan penyakit di PPS. Ini adalah matlamat utama KKM semasa bencana, terutama sekali banjir. Kita nak pastikan kesihatan masyarakat terjamin, terutama mangsa banjir di kawasan bencana. Yang kedua adalah kita nak pastikan setiap daripada pesakit dapat rawatan. Yang ketiga, kita nak pastikan, ini kesihatan awam lah, maksudnya kena pastikan kawasan persekitaran PPS tu sejahtera dan berisiko rendah mendapat penyakit. Dan KKM juga memastikan kebajikan anggota dan sentiasa melakukan penyelarasan bersama agensi lain. Dan yang terakhir, KKM juga perlu melaksanakan komunikasi risiko secara berkesan. Okey, secara umumnya cara kita menangani bencana kita boleh bahagikan kepada sebelum banjir, semasa banjir dan pasca banjir. Yang ni tuan-tuan dah dapat dah surat ni. Surat kuning, surat cinta daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Dapat tak? Di peringkat daerah klinik dapat? Dapat? Mesti dapat kan? Saya percaya mesti dapat. So untuk pengetahuan semua, mana tahu ada yang terlepas pandang kan. Ni surat cinta daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Dia memang surat ni akan biasanya pengarah akan hantar, Ketua Pengarah KPK akan hantar ke setiap negeri pada bulan 9. So tunggulah surat cinta daripada KPK ni bulan 9. Sebab apa? Dalam surat ni dia menyatakan ni perkara 1 sampai 9. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap klinik kesihatan, setiap pejabat kesihatan, klinik pergigian dan sebagainya untuk menghadapi bencana. So tak ada sebab lah kalau tak tahu ataupun kata tak terima lagi. By right patut terimalah surat ni. Okey, ini adalah SOP kita. Sebenarnya SOP ni sangat banyak. Saya hanya bagi sebahagian saja. Okey, sebab setiap pengurusan kesihatan tu dia berbeza-beza. Contohnya macam pengurusan farmasi. Siapa farmasi kat sini? Ada tak farmasi? Angkat tangan farmasi. Dijemput kan farmasi? Ada kan? So farmasi contoh, kita ada pelan pengurusan krisis dan bencana perkhidmatan farmasi 2016. Semua perkara berkenaan pengurusan ubat semasa bencana ada dalam kitab ni. Pegawai sains pemakanan ke nutrition ada tak kat sini? Makanan. So dia ada panduan keselamatan makanan dalam menghadapi bencana alam. So kalau ada apa tu? Kejadian keracunan makanan, food poisoning, AGE, maksudnya tak ada sebab lah kalau kata dia berpunca daripada penyediaan makanan. Tapi so far yang saya terima, untuk kes-kes wabak ataupun kes-kes keracunan makanan biasanya disebabkan oleh tindakan penghuni itu sendiri. Maksudnya dia makan makanan tu yang dah 10 jam, daripada pagi, mihun pagi baru makan pukul 10 malam. Lepas tu makanan tu pula diletak atas lantai. Tu memang semua adalah etika yang tidak baik lah oleh penghuni lah, tapi bukan daripada KKM. Saya rasa semualah daripada penghuni, bukan daripada KKM. Kita ada garis panduan mass catering. Maksudnya ada juga kadang-kadang YB ataupun ketua di tempat tu dia request untuk buat gotong royong kan, penyediaan makanan kan. Dia nak, saya kata saya tak nak catering, saya nak gotong royong. So kita ada garis panduan mass catering 2011 dibaca bersekali dengan panduan keselamatan makanan 2023. Okey, so kita ada juga pengurusan bencana peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikeluarkan baru sahaja bulan lepas 2024, dibaca bersama dengan Rapid Assessment Team dan juga Rapid Response Team. Ni semua pejabat kesihatan daerah pun mungkin kena ada lah benda ni. Saya rasa dah ada dah pun, dah ada orang kata hebahan lah ataupun edaran kitab-kitab yang ada ni. Okey, untuk pengetahuan semua, setiap daripada PTJ perlu ada pelan tindakan. Hari tu kita dah buat audit tahun lepas Dr. Ms. Riza. JKWPKL dah ada dah pelan tindakan.
Lepas tu ada juga beberapa fasiliti yang kita lawat pun dah ada pelan tindakan. Kat sini ada lagi tak fasiliti yang tak ada lagi pelan tindakan? Pejabat kesihatan yang lain-lain ke? So mereka perlu ada lah pelan tindakan ya. So basically negeri akan buat pelan tindakan yang umum. So daerah akan buat berdasarkan negeri punya pelan tindakan, dan klinik-klinik akan adopt juga daripada pejabat kesihatan masing-masing. Okey, ini saya nak share projek mitigasi banjir yang telah dilakukan di peringkat KKM. So orang kata biasanya untuk bencana ni kita kena buat something dulu untuk prevent daripada impact tu lebih tinggi. So apa yang telah dilakukan oleh KKM adalah, yang pertama, kita dah buat projek terbatan banjir di Kelantan, di hospital ni lah, hospital HPAZ 2 di Kota Baru, di mana kita akan letak, bila dah dia kata air dah naik kan, sebelum dia dah naik habis tu, kita dah pasang dah pagar ni. So kita pasang pagar ni, so air dekat luar tu tinggi lah, tapi air dalam hospital tak ada. So dia memang, kita memang kepung lah hospital tu supaya tak dinaiki air. Tapi pada peringkat awal tu sebenarnya pagar ni dah sukses lah, dah berjaya. Tapi air tu masuk daripada pagar tepi. So pagar tepi tu masih ada lagi yang belum dinaik taraf. So diorang naik taraf ni semua pagar ni, so semua dinaikkan batu. So no point lah kita tutup kat sini tapi pagar yang sebelum ni boleh dimasuki air. So sekarang dia dah naikkan batu. So ini merupakan salah satu, orang kata, projek berjaya lah untuk mitigasi banjir. Yang kedua adalah modifikasi pada fasiliti kesihatan. Ini adalah salah satu klinik kesihatan yang saya ambil daripada, yang kita ambil gambar ni dekat Pahang. So ini klinik kesihatan baru sebenarnya. Walaupun baru, dia buat di tapak, saya rasa tapak yang lama, banjir juga. Tapi apa yang dia buat adalah dia modify. Maksudnya dia naikkan. So maksudnya dekat aras pertama ni dekat tinggi lah. Dia ada tiang, lepas tu dia ada apa ni, kawasan naik ni kan, orang boleh naik kat sini. Lepas tu ada lagi bilik-bilik dekat atas lah. Walaupun dinaiki banjir, tapi okey, masih boleh berfungsi lah. Okey, ini adalah klinik desa di Pahang juga. Ini di Terengganu, di mana kalau perasan, kalau nampak kat dalam ni sebenarnya air tau. Kan klinik desa dulu tinggi. Lepas tu antara klinik desa dengan jalan raya tu, dia ada kawasan kawasan yard dia kan. Kawasan yard dia tu banjir tau sebenarnya. Tapi apa yang menariknya, dia buat jejantas ni daripada klinik desa sampai jalan utama. Panjang lah dia buat sampai jalan utama. So maksudnya, walaupun persekitaran dia banjir, tetapi dia punya pesakit tu masih daripada jalan besar tu naik titi ni sampai ke klinik desa, dapatkan rawatan seperti biasa. So ini adalah modifikasi lah pada fasiliti kesihatan. Yang ini untuk hospital. Untuk hospital biasanya, kalau tuan-tuan perasan, untuk lift sebenarnya dia ada lagi kawasan bawah kan. Kan kita ingat dia paling bawah, rupanya dia ada lagi bawah. Dia letak mesin semua bawah tu lah untuk menaikkan lift. Tapi pada waktu banjir, kawasan tu kena banjir dulu. Air kan, air daripada darat kat sini dia akan masuk. So apa terjadi adalah mesin semua peralatan kat sini rosak. So apa teknologi baru yang bahagian perkhidmatan kejuruteraan KKM buat adalah, lift ni hidrolik semua, mesin-mesin dia semua kat atas. So kalau air masuk pun no problem. Tak ada kerosakan ataupun tak adalah maksudnya gangguan pada perkhidmatan. Yang ni biasalah, saya rasa mana-mana tempat klinik fasiliti yang memang sentiasa kena banjir, aset-aset TNB, powerhouse dia semua akan kita naikkan. Ini skala kecil lah, dia naikkan tembok kecil je. Tapi kalau perasan kat sini, rumah dia besar kan, lepas tu dia naikkan tiang. So kawasan sekeliling ni banjir. Ini sebenarnya dalam compound compound facility juga. So dia ada banjir sekitar, tapi powerhouse dia terselamat. Dan ini adalah salah satu inisiatif daripada KSU, Ketua Setiausaha KKM. Dia ada buat projek mendalangkan parit. So kita berdalangkan parit-parit dekat kawasan fasiliti kesihatan. Ini antara inisiatif yang dilaksanakan oleh KKM. Ini adalah kesiapsiagaan anggota. Untuk pengetahuan semua, kita ada banyak latihan di peringkat klinik, di peringkat daerah, di peringkat negeri. In fact di peringkat ASEAN pun kita buat simulasi banjir juga. So banyaklah kesiapsiagaan di kalangan anggota.
Kita ada juga dashboard MyCPRC, di mana setiap PTJ kena bagi maklumat berkenaan dengan sumber. So dalam dashboard MyCPRC ni, kita ada banyak maklumat berkenaan dengan sumber. Kita boleh tahu sumber genset, kita ada DFIP, kita ada banyak troli, semua peralatan-peralatan perubatan semua ada dalam dashboard ni. Kita boleh tahu berapa banyak bilangan pakar yang sedia ada dalam sesuatu tempat di sesuatu daerah. So kita boleh tahu fasiliti berisiko banjir pun kita boleh tahu. So sangat bermanfaat lah. Dan benda ni saya rasa boleh diakses di peringkat negeri sahaja. Daerah saya tak sure boleh akses ke tak. Biasanya di negeri dan juga di peringkat nasional lah boleh tahu benda ni. Sebab ini adalah untuk kegunaan mobilisasi. Maksudnya bila KL kena, kita boleh cek mana sekitar dia yang boleh memberi bantuan lah kepada KL. Ini adalah bahan pendidikan. Saya rasa semua dah sedia maklum lah. Kita ada info sihat daripada KKM. Okey, tadi untuk banjir. Dan sekarang peranan KKM dalam menghadapi cuaca panas dan jerebu. Yang pertama, saya ingin sentuh berkenaan dengan strategi utama, iaitu memperkukuhkan surveillance penyakit, iaitu penyakit cuaca panas, penyakit jerebu dan juga penyakit lain yang saya sebutkan sebelum ni. Yang kedua adalah melindungi golongan berisiko tinggi. Kita ada banyak juga berisiko tinggi, terutama penyakit asma, penyakit kronik paru-paru, jantung dan sebagainya. Kita juga mempertingkatkan kesiapsiagaan dan respons sistem perkhidmatan kesihatan awam bagi menghadapi cuaca panas dan memperkasakan komuniti lah, samalah melalui komunikasi risiko yang berkesan dan berterusan. Okey, soalan yang kedua. Ada tak dapat surat cinta yang kedua daripada KPK lagi? Ketua Pengarah Kesihatan. Ini daripada memang daripada pejabat Ketua Pengarah Kesihatan. Ada dapat tak? Negeri dapat. Maksud saya JKWPKI dapat ni. Saya rasa daerah pun dapat. So untuk pengetahuan semua, ini merupakan surat kedua. Bukan surat kedua lah, surat satu lagi berkenaan dengan cuaca panas dan jerebu. Biasanya surat ni akan sampai ke daerah ataupun negeri pada bulan 3. Bulan 3, bulan 4. Sebab kita nak menghadapi jerebu tadi kan. Jerebu tadi biasanya pada bulan 4 sehingga bulan 10. So surat ni, kesiapsiagaan ni akan sampai sebelum bulan 4. So biasanya bulan 3 dan bulan 4. Dan dalam surat ni dia ada menyatakan apa yang perlu dilakukan oleh setiap fasiliti. Ni saya tak nak sentuh lah. Kita juga ada beberapa garis panduan berkenaan cuaca panas dan jerebu. 2020 jerebu, kita ada cuaca panas 2021. Kita ada CPG untuk menguruskan cuaca panas pada 2016. Kita ada pelan kontingensi bekalan air dan juga garis panduan pemantauan. Maksudnya kita akan pantau juga air semasa krisis. Ini daripada agensi lain. Kita ada pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga heat stress management daripada DOSH. Okay, saya rasa ada dekat kalangan kita yang maklum berkenaan perkara ni. Untuk cuaca panas, sebenarnya kita merujuk kepada pengkelasan ini. Pengkelasan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi sebenarnya keluarkan peta ni setiap hari. Dia akan keluarkan. Kalau biru, semua biru lah. Biru maksudnya suhu di bawah 35. Tapi apa yang membimbangkan kita bila dia dah start kuning, oranye dan merah. Dan biasa merah ni memang di bawah NADMA lah. Di bawah pengurusan bencana kebangsaan negara lah. So biasanya kita akan ambil suhu cut off point 35 hingga 37 dan 37 ke atas lah. 37 hingga 40 dan 40 ke atas. Dan basically sebenarnya kita menentukan suhu ni adalah berdasarkan suhu fisiologi badan kita, di mana suhu yang melebihi daripada 37, badan kita 37 kan. Kalau demam 37.5. Kalau suhu luar lebih daripada 37.5, maksudnya cuaca panas tu akan masuk ke badan melalui temperature gradient. Maksudnya cuaca panas akan sampai ke kita lah. Sebab itu kita kena berjaga-jagalah amaran kedua dan ketiga. Dia punya analogi tu simple lah. Macam kita pegang cerek panas kan. Cerek tu panas. Bila kita pegang, panas tu dia transfer ke jari kita. Sama juga dengan konsep cuaca panas. Kalau suhu itu melebihi daripada suhu badan, maksudnya suhu panas itu akan masuk dalam badan kita. So kita akan dapat penyakit cuaca panas lah. Berkenaan dengan jerebu pula,
kita ada satu lagi pemantauan, iaitu pemantauan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ni pun kena rajin-rajin juga kita tengok ni, sebab di peringkat nasional pun saya dengan tim selalu tengok yang tadi dengan yang ni, di mana kita akan lihat bacaan IPU. Bacaan IPU yang kita tak nak sebenarnya bila dia dah start kuning, kat sinilah unhealthy. Sebab itu nanti bila dah start musim-musim cuaca panas tu, kita akan selalu tengok kalau ceras, biasanya adalah ceras kan, selalu naik kan, selalu naik kat sini. So apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pegawai kesihatan daerah di Ceras dan juga klinik-klinik kesihatan yang berkaitan. Untuk pemantauan penyakit cuaca panas, biasanya kita akan pantau, dan jerebu ni kita akan pantau secara berkala sepanjang tahun. So kita akan pantau heat cramp, heat exhaustion, heat stroke untuk cuaca panas, dan jerebu adalah conjunctivitis, URTI dan asma. 3 je untuk setiap keadaan. Tetapi apa yang saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan adalah pemantauan jerebu ni sebenarnya dilakukan oleh klinik Sentinel dan hospital Sentinel sahaja, bukan semua. Kita sebenarnya dah tetapkan dah klinik Sentinel, hospital Sentinel. So nanti tuan-tuan boleh rujuklah pelan tindakan jerebu tahun 2020, mana klinik Sentinel dan mana klinik hospital Sentinel untuk KL. Okay, ini adalah kesiapsiagaan anggota kesihatan. So JKWPKLP dah buat dah sebenarnya pada bulan apa? 3 Bulan 2 ke bulan 3? 2 kan? Bulan 2. So saya ucapkan tahniah lah kepada JKWPKLP sebab dah buat lah untuk tahun ni. Dan kita sebenarnya ada buat juga di tempat-tempat lain, di platform-platform lain. Contohnya di Mesyuarat Teknikal Kepas Kebangsaan, di Ibu Pejabat dan juga di Forum Iklim Kebangsaan. Okey, sekarang berapa? 10. Saya ada 15 minit lagi. Okey, saya nak share 10 cabaran utama dan tindakan oleh KKM semasa banjir. Just nak share je lah. Yang pertama, kesan kepada infrastruktur fasiliti kesihatan KKM. So, seperti mana kita tahu, semua fasiliti kita kebanyakannya memang terdedah ataupun berisiko untuk terima impak daripada banjir. Dan basically bila dia dah kena banjir itu memang impact dia sangat besar lah. Dia menyebabkan kerugian, kerosakan harta benda. Kita pun ada banyak peralatan perubatan yang kita kena cater. Dan basically sebenarnya untuk kita tentukan fasiliti berisiko ni sebenarnya di peringkat lapangan. Saya rasa semua dah tahulah mana fasiliti yang terjejas banjir kan, berisiko banjir. Dan sebenarnya untuk klinik-klinik baru, fasiliti kesihatan yang baru, sebenarnya kita pun ada juga kriteria untuk buat klinik baru tu. Salah satu kriteria adalah dia mesti bebas banjir. Kalau dia tak bebas banjir, kita tak boleh buat dekat situ, selain daripada status tanah lah. Okey, ini yang saya dan tim plotkan untuk banjir 2022 dan 2023. Kita dapat lihat trend dia lah. Trend untuk banjir 2022 ni sebenarnya dia memang impact dia pada pantai timur. Waktu tu saya rasa Pahang tak banyak sangat lah fasiliti terjejas banjir. Dan banyak dekat kawasan pantai barat Johor lah. Ni dekat Batu Pahat dan Muar banyak terjejas. Dan kalau perasan kat sini, warna hitam ni sebenarnya adalah fasiliti alternatif. So baguslah. Maksudnya bila fasiliti tu terjejas banjir, dia dah identify dah fasiliti berisiko alternatif yang boleh cater operasi. So prinsip sekarang ni adalah bila mana fasiliti tu terjejas banjir, kita tak boleh tutup operasi. Itu memang arahan daripada atas. So maksudnya klinik mana Klinik Ceras. Ceras logik ke banjir? Tak logik atas bukit kan. Klinik mana banjir selalu kat KL? KK Petaling. Petaling Bahagia. So KK Petaling Bahagia memang mungkin akan asyik kena je banjir. Fasiliti dia kat mana? Fasiliti alternatif dia. Siapa daripada KK Petaling Bahagia? Fasiliti alternatif kat mana? Bagus. Ini yang kita nak. So tahniahlah kepada KK Petaling Bahagia kan. So maksudnya anggotanya maklum berkenaan perkara ni. So prinsipnya adalah bila fasiliti terjejas banjir, dia tak boleh tutup operasi. Dia kena pindahkan operasi tu ke tempat lain. So kita pun ada perkhidmatan yang melibatkan kita kena ke lapangan kan. So bila banjir, nurse ni terpaksa pakai boot, pergi ke rumah, melawat.
pesakit terlantar ataupun pesakit ibu mengandung, bukan pesakit ibu mengandung lah, ataupun bayi ke. So perkhidmatan pun akan terjejas. So untuk perkhidmatan kesihatan KKM ketika banjir, biasanya dia punya core businessnya ada 2 tempat. Satu di facility terjejas tadi, facility alternatif, dan yang kedua core business dia mesti ada di PPS. 2 ni mesti ada. Kalau 2 ni tak ada, memang something wrong. Okay, so maksudnya kalau 2 ni terkesan, kita akan minta bantuan klinik Medan ataupun hospital Medan untuk bantu. Kesan banjir terhadap sistem pengangkutan, kita tak nafikan. Banyak kita punya nurse kan sangat committed pergi kerja kan, dengan berpakaian putih lagi. Tengok, full kasut. So kita ucapkan tahniah lah, kita bagi tepukan sikit pada jurawat kita. Termasuk jugalah kepada MA, doktor-doktor kita kan, yang ni. Sebenarnya saya ambil gambar yang terbaik lah. Ada je yang pakai slipper kan. So saya ambil yang ni kan, sebab kita ada kementerian lain, kita ada ni, saya tunjuk yang gambar terbaik lah. So mereka naik lori, kenderaan berat, even mereka pun ada naik pengangkutan air juga kan. Ada juga tumpang sekali dengan pesakit kan, naik pengangkutan udara. Dan kita guna juga, maksudnya kita patut berterima kasih kepada Jabatan Bomba Penyelamat kerana maksudnya pinjamkan kenderaan APNM dan sebagainya untuk kita hantar pesakit dan juga anggota kita. Okey, ini adalah kesan terhadap bekalan utility. Untuk pengetahuan semua, kita ada pelan kontingensi elektrik dan kita ada pelan kontingensi pengurusan air. So kita boleh rujuklah pada dua-dua ni. Maksudnya bila dalam keadaan tak ada elektrik tu, kita kena sediakan genset lah. Saya rasa setiap fasiliti ada genset masing-masing. Genset ada, minyak ada pun tak guna kan. So kena ada minyak jugalah. Kena pastikan minyak sentiasa mencukupi. Dan ketika bekalan air terganggu, kita juga ada pelan kontingensi di mana fasiliti ataupun hospital ataupun pejabat kesihatan telah berurusan terlebih dahulu dengan konsesi air untuk pelan tindakan seterusnya. Kita juga ada kesan terhadap sistem komunikasi. Ini tak dinafikan. Memang kalau melibatkan kawasan-kawasan ceruk, kawasan-kawasan remote, komunikasi itu akan terganggu lah. Dan untuk komunikasi bantuan yang sedia ada, kita sebenarnya ada GEN lah. GEN, alat komunikasi bantuan yang lain. Tetapi saya suka untuk bangkitkan way forward kita. Adakah kita perlu menggunakan Starlink lah. Kalau macam GEN ni, dia sebenarnya lebih kepada komunikasi suara kan. Kita dengar suara je. Tapi dengan Starlink ni, saya bukan nak promote Starlink, saya tak promote Elon Musk kan, saya tak promote. Tapi way forward kita, adakah kita menggunakan Starlink atau tak? Sebab Starlink ni dia lebih kepada internet high speed. Dia boleh diguna di mana-mana sahaja di serata dunia, di laut, di atas sungai, di ceruk mana, internet sentiasa laju. Tapi dengan syarat kena ada alat ni lah, RM2,300. Kalau ada boleh gunalah. Dan dia ada bayaran secara bulanan lah, dia ikut tempat. Kalau atas laut tu tinggi sikit lah. Atas udara, maksudnya dekat dalam kapal terbang ke, dalam helikopter ke, dia punya bayaran tu lebih tinggi lah. Okay, tak dinafikan ada anggota kita yang terjejas banjir juga. Emosi terganggu kan. Waktu Shah Alam tu ada juga doktor yang share kan, dia baru beli kereta CRV, Honda Civic, baru beli, dah banjir kan. Lepas tu insurans tak cover, stres tu, bayar RM2,000 sebulan. Tapi kereta tengok je kan. Lepas tu hantar ke bengkel, kena repair lagi RM30,000. So banyaklah kita punya cabaran dari segi kesan terhadap kesihatan mental. Dan saya rasa semua dah tahu, kita ada tim daripada mental sendiri, terdiri daripada psikologis lah, yang boleh memang datang memberi bantuan kepada, bukan sahaja kepada orang awam, kepada anggota kita lah. Ni pun sama, bilangan anggota kesihatan. Okey, dekat sini menarik. Siapa kat sini orang Kelantan, orang Terengganu? Asal hujung tahun je mesti balik kan? Orang KL lah. Hari tu saya tanya siapa, saya pergi mana rata-rata dekat PTJ dia tu 90% orang luar. So bila orang luar ni, maksudnya contoh macam orang KL kan, bukan semua orang KL ni. Ada geng macam saya ni, orang Johor, orang Negeri Sembilan kan. So bila banjir je, diorang akan balik ke tempat asal. Lepas tu tersekat, bos, banjir lah sini, saya tak boleh balik lah.
So apa kita nak buat? Takkan nak bagi dia cuti je kan? Kena kerja. So biasanya arahan daripada big boss, dia kata tak apa, banjir kat tempat awak kan, kat rumah kampung kan, lapor di kat sana. Lapor di, kerja kat sana, jangan risau. So kita maksudnya tak adalah tiba-tiba boleh escape kan. Kadang-kadang orang ingat boleh escape kan. Oh saya bos tak boleh ni, tak apa, you kerja kat sana dulu. So nanti bos kat sana nanti akan update dekat bos kat sini. So maksudnya kita cuba sehabis baiklah untuk kita cater masalah perkhidmatan. Sebab bila anggota tak ada, perkhidmatan tak boleh berjalan. So kat situlah. Tapi jangan risau, walaupun satu tempat tu memang tak ada, kita ada pasukan mobilisasi di peringkat nasional di mana kita akan gerakkan daripada negeri lain. Kalau perkara macam bencana ni masih boleh diuruskan di peringkat negeri, biasanya negeri lah akan uruskan pergerakan daripada daerah tak terjejas kepada daerah terjejas. Tapi kalau untuk kebangsaan, kita akan uruskan. Ini untuk farmasi. Farmasi tahu kan pasal buku garis panduan ni, kitab ni, kita ada 2 kitab. 2 kitab ni memang ceritakan A to Z pengurusan ubat, vaksin semasa bencana. So tak ada sebab lah kalau kata ubat. Contohlah tadi klinik apa tadi, Petaling Bahagia kan, dah tahu nak banjir boleh letak ubat banyak-banyak kat situ. Memang kena lah kan. Patutnya dia ada pelan contingency dia. Nanti boleh bacalah buku kitab ni. So dia ada pelan contingency yang khas untuk pengurusan ubat. Dan juga rawatan hemodialisis lah. Maksudnya pesakit hemodialisis pun kita tak boleh lupa. Kita kena kesan, identify, dan kita kena kenal pasti tempat hemodialisis. Sebab apa yang berlaku dekat Shah Alam bandar, dan kebanyakan kawasan bandar ni dia ada banyak kawasan hemodialisis yang memberi rawatan kepada pesakit. Dan hemodialisis tu sendiri terjejas banjir. Macam mana? Agak susah kan? So kena fikir macam mana kita nak selesaikan perkara tersebut. Okay, ini adalah kesedaran kesihatan. Ini standard lah. Biasanya pasukan promosi kita akan pergi tampal semua poster, banting, banner, dan itu bagi risalah pendidikan kesihatan ni kepada semua mangsa-mangsa yang ada lah. Tidak terhad dekat sini, kita juga bagi juga pendidikan kesihatan melalui platform-platform media yang lain. Okey, cabaran yang terakhir adalah peningkatan penyakit berjangkit pasca banjir. Okey, terutama sekali leptospirosis. Pernah dapat tak surat cinta daripada pengarah kesihatan PKP? Ketua pengarah kesihatan KPK, KPK. Pernah dapat tak? Ini pelaksanaannya di peringkat klinik. So klinik kena ada surat cinta ni. So surat perkeliling ni dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan pada Disember 2021 berkenaan dengan pengurusan kes leptospirosis semasa dan selepas banjir. Dan perkara utama yang dititik beratkan dalam surat ni adalah pengurusan profilaksis dan juga preemptif. Profilaksis maksudnya sebelum orang tu masuk kan, pergi ke tempat berisiko, kita bagi dia ubat. Dan preemptive treatment maksudnya dia dah pergi kawasan tu, dia develop demam, kita akan treat dia sebagai leptospirosis until proven otherwise. So surat ni mesti ada di klinik. Kalau saya buat audit ni tak ada, memang tak adalah markah untuk audit. Okey, ni yang terakhir. Saya ada lagi 5 minit. 6 cabaran utama tindakan KKM semasa cuaca panas dan jerebu. Perkara pertama, of course, peningkatan. Cabarannya adalah peningkatan penyakit berkaitan cuaca panas dan jerebu. So saya nak sharekan kes pada tahun 2023, tahun lepas. Kita ada sebanyak 65 kes daripada minggu epid yang pertama sehingga minggu epid ke-40. 65 kes, 3 kematian. Kematian ni melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak yang maksudnya baru habis daripada aktiviti berat lah. Dan daripada 65 kes, kita ada 20 kes heat cramp, 38 kes kelesuan haba dan 7 kes heat stroke. Dan kesemua kes ni kebanyakannya melibatkan heavy physical activity. So apa message daripada sini? Kita tahu
kanak-kanak yang banyak terjejas dan mereka banyak melakukan heavy physical activity. So maksudnya komunikasi risiko tu patutnya targeted lah. Kita patut pergi dekat KPM, kalau dekat level negeri ataupun daerah, pergi kat pejabat pendidikan daerah, berbincang berkenaan perkara ni. Apa kita nak buat? Dah lah kanak-kanak kena lepas aktiviti sekolah ketika panas. So banyak sebenarnya perbincangan yang telah dibuat. Kalau ingat waktu tu baju kan ingat, siapa ada anak kecil? Saya ada anak kecil, dah start pakai baju sekolah je, baju sukan. Kalau macam anak saya 2 hari baju uniform, 3 hari baju sukan. Sebab baju tu longgar dan sebagainya lah, dia boleh menyerap peluh dan tak terlalu ketat lah. Yang kedua adalah gangguan bekalan air bersih. So maksudnya ketika cuaca panas, kita akan mengalami kemarau dan tak ada air. So bila tak ada air, sebenarnya kita ada pelan contingency di mana kita akan aktifkan lah. Ni patutnya setiap klinik dan setiap hospital patut ada. Dia tak ada excuse, kena ada. Sebab kalau tak ada air, macam kita nak bagi rawatan kan, especially kat hospital, hemodialisis, prosedur major prosedur, operation dan sebagainya. Dan juga pemantauan tu kita juga buat untuk masyarakat yang mendapat bekalan air daripada GFS, tube well dan lain-lain punca. Keadaan panas di dalam fasiliti kesihatan KKM. Ingat tak waktu COVID dulu? Dah lah kita paksa dia datang kan, untuk for whatever reason lah, untuk vaksin lah, lepas tu kita paksa dia untuk apa lagi, buat test lah apa benda, beratur panjang. Ni gambar sebenar, beratur panjang ni ketika cuaca panas. Lepas tu kalau perasan, kita punya fever counter kan, fever center bukan kat dalam kan, selalu kat luar. Dan kat luar beratap zinc. Semua staff-staff kat situ dianak tirikan kan, kesian duduk kat sana kan, dah duduk bawah panas, tak ada kipas pun kena tunggu YB bagi kan. Lepas tu kena pakai pula, nanti saya tunjuk suit-suit yang khas yang kita kena pakai. Ini selamat saya tak show ni kat mana ni kita dapatlah bantuan kipas-kipas kan, supaya bila panas, yang paling penting pengedaran udara tu lah. Lagi banyak udara bergerak, lagi banyaklah haba dikeluarkan daripada badan kita. Kalau yang bagus ni lah, dapat aircon portable ni. Kalau ni dapat ni je lah. Right? So cabaran keempat adalah keadaan panas dan tidak selesa kepada anggota. Saya tak tahulah, waktu panas pun dia suruh berkumpul kan. Ada buat tak waktu ni? Waktu panas rokol kat sini. Mungkin ada lah kan. Tapi kalau waktu panas, waktu gelombang haba tu, janganlah kumpul kat sini kan. Sian orang kat sini. Sampai terbaring kan. Kelesuan, keletihan. Dan juga bila mana dia bertugas kat situ dalam tempoh yang panjang kan. So kita ada beberapa tindakan lah untuk anggota kesihatan kita. Okey. Semasa berlakunya cuaca panas dan jerebu, kualiti udara tak berapa bagus. So maksudnya waktu tu IPU memang tidak sihat, PM2.5, PM10 memang sangat tinggi. Dan dia memang secara tidak langsung memberi kesan lah kepada kesihatan kita. Tetapi pada masa yang sama, kita ada aktiviti luar kan, especially melibatkan IK kan. IK ada aktiviti ni kawalan denggi. So bila kita buat aktiviti semasa jerebu, risiko tu ada pada anggota kesihatan. Dan dalam Pelan Tindakan Jerebu 2020, sebenarnya kita dah selitkan garis panduan melaksanakan aktiviti kawalan denggi semasa jerebu. Kat dalam tu kita ceritakan apa yang kita patut buat berdasarkan bacaan IPU. Dia bukan suka-suka je tau. So nanti mungkin ketua-ketua profession, pegawai kesihatan, pegawai EPID kena ambil maklum. Dia jangan IPU dah 300 masih suruh lagi buat fogging kan. Tu dah tak betul dah tu. So dia ada berdasarkan bacaan IPU. So dia ada nak ganti dengan aktiviti apa ketika jerebu. Dan pada waktu panas pun sama. Kalau waktu panas, kita kena tengok ni, menangguhkan aktiviti lapangan kalau ada amaran gelombang haba yang tadi, peringkat oren, peringkat merah. Jangan peringkat oren dan peringkat merah masih arahkan lagi staff-staff kita buat kerja kat luar kan.
So benda tu tak betul, tak bagus untuk kesihatan anggota kita. Dan yang terakhir adalah kesedaran lah, sama. So kesedaran ni kita ada banyak platform, kita ada platform media sosial, kita ada platform yang formal, kita ada juga tempat-tempat yang kita boleh bagi. Sebab bezanya banjir dengan cuaca panas ni, cuaca panas dan jerebu ni dia tak melibatkan kerosakan harta benda. So dia tak ada PPS tu, pusat pemindahan sementara, dia tak ada. So apa aktiviti komunikasi risiko tu kita buat selain daripada luar PPS lah. Kita buat dekat kita punya fasiliti ataupun kat mana-mana tempat yang dirasakan sesuai. Ini selain daripada yang tadi tu, kita juga ada jugalah. Saya rasa kat sini Dr. Miss Liza pun dah famous lah. Dah selalu masuk radio kan. Masuk radio, masuk TV. So kat sini siapa-siapa yang nak masuk TV, bolehlah Roger saja. Saya memang selalunya bahagian pendidikan kesihatan akan minta saya cadangkan nama-nama yang nak masuk TV, nama-nama yang nak masuk radio. Siapa-siapa nak masuk, contact je saya, tak ada masalah. So macam dalam 2-3 hari lepas, dia kata, doktor boleh tak? Saya tak boleh, saya sibuk, saya banyak benda, saya kena pergi jawab kementerian ni, kementerian tu. So saya harap yang muda-muda, doktor-doktor yang ada ni kan, di bawah penyeliaan Dr. Miss Liza dan juga pegawai kesihatan ni, boleh je Roger saya untuk pergi MHI ke, pergi mana-mana, boleh, no problem. Okay, so take home message kita. Okay, seminit lagi. KKM sebenarnya sentiasa memastikan kesiapsiagaan anggota, infrastruktur dan juga aset bagi menghadapi kesan impak perubahan iklim, dan anggota kesihatan perlu memahami dan melaksanakan incident management system dan incident command system. Yang nombor 2 ni penting, sebab kebanyakan daripada kita di peringkat daerah, di peringkat negeri, even di peringkat kebangsaan masih tak faham dua mekanisme ni, incident management system dengan incident command system. Dua-dua ni memang kena belajar betul-betul. Alright. So nanti mungkin di peringkat daerah ataupun peringkat negeri boleh conduct satu latihan khas berkenaan dengan IMS dengan ICS. Ini sangat penting. Biasa pelanggaran berlaku dekat sini, menyebabkan kita punya pengurusan tak efektif. Lepas tu anggota kesihatan perlu sentiasa rujuk kepada garis panduan dan arahan semasa, dan pelaporan kejadian bencana dan data maklumat perlu diurus dengan cekap. Maksudnya saya di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan sentiasa mengharapkan data daripada lapangan. Kita faham lapangan sangat sibuk, sangat busy, tapi kita dah ada garis panduan pengurusan bencana kita untuk memastikan pengurusan data kita lebih efisien dengan lebih teratur lah. Untuk saya punya perkongsian ni saya tak sentuh, masa saya cakap tadi saya tak sentuh berkenaan dengan bencana lain, bencana alam lain, dan juga saya tak sentuh kesan impaknya terhadap vektor. Kita tahu kan nyamuk sekarang dia tak boleh hidup dalam keadaan sejuk, tapi disebabkan kawasan kita ni banyak yang semakin suhu semakin meningkat. Cameron Highland pun dah ada kes denggi, kawasan Europe pun sekarang dah banyak dah kes denggi. Europe sejuk, tiba-tiba ada nyamuk, pelik kan. So itu saya tak sentuh untuk perkongsian pada hari ini, mungkin di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.